selamat petang. Terima kasih My Hanum Collection kerana memilih foto saya sebagai pemenang. Saya suka menggayakan tudung daripada My Hanum Collection kerana fabriknya sangat lembut, senang untuk dibentuk dan yang paling penting, warna dan coraknya sangat cantik. Terima kasih My Hanum Collection. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jahada aimin. Okay, good. Sebelah dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton My Hanum Collection hari ini. Terima kasih kerana hadir. Nampak siapa yang sentiasa menonton Women Empowerment Series setiap minggu. Pada minggu ini kita tampilkan muka baru sebagai host. Mana pergi Puan Dayana? Okey. Jadi, selamat datang sekali lagi kepada semua penonton-penonton kami di Facebook My Hanum dan juga terima kasih kerana kongsikan sesi live kita pada hari ini. Dan setiap minggu Women Empowerment My Hanum akan sentiasa bersiaran untuk sentiasa menampilkan kisah-kisah wanita yang menunjukkan mereka adalah sangat kuat dengan kewanitaannya dan itu sangat menginspirasikan kami di My Hanum sendiri untuk terus memberikan perkongsian-perkongsian yang bagus-bagus untuk anda semua. Jadi sekali lagi thank you very much for coming. Tadi kita dah saksikan beberapa promosi-promosi baru daripada My Hanum jadi nanti kita akan ulas lagi dan kita akan tampilkan lagi apa yang My Hanum sediakan untuk Merdeka, sekarang bulan Merdeka kan. Jadi untuk siri bulan Ogos yang kedua. Pada hari ini, sekali lagi kita tampilkan satu lagi wanita. Terima kasih everyone. Waalaikumsalam. Hello Liza, Haslina. Okay. So, siapa yang akan kita tampilkan seperti mana yang anda sudah sedia tahu. Seorang ibu ya pada hari ini, tajuknya adalah Waalaikumsalam Cik Zul. Pada hari ini kita tampilkan satu tajuk tentang melentur buluh biarlah dari rebung, biarlah sejak dari rebung lagi. So tentu kita dah tahu perumpamaan ini adalah tentang pendidikan awal anak-anak kita. Kalau dah besar nanti baru nak didik, nanti patah macam buluh. Jadi siapakah tetamu kita pada hari ini yang kita nak tampilkan? Beliau ini sudah lama saya kenal dan sangat inspiratif juga wanita ini. Mungkin siapa-siapa yang di luar sana yang menanti-nantikan kemunculan beliau pun alhamdulillah bagus. Jadi mungkin sudah bersediakah beliau ini? Dipersilakan. Ya.
Tada! Assalamualaikum. Waalaikumsalam Okey. warahmatullahi wabarakatuh. Okey, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau yang cantik molek itu dan memakai baju pink hari ini, sangat cantik. Okey. Beliau adalah Puan Zaleha binti Mama Arif, tapi lebih mesra dikenali dengan Puan Faz. Okey, Puan Faz. Beliau merupakan seorang ibu dan walaupun begitu sudah berpengalaman 15 tahun bekerja dalam bidang kewangan corporate. Maksudnya beliau sudah bekerja jugalah full time mother yang sekarang ini telah menjadi suri rumah sepenuh masa sejak 5 tahun yang lalu, lebih kurang macam tu kisahnya. Jadi saya pun tak sabar-sabar nak tunggu perkongsian daripada Puan Faz tentang bagaimana beliau boleh kongsikan tentang pendidikan awal. Beliau ni sebenarnya berasal dari Selangor, tapi sekarang bukan di Selangor, malah bukan di Malaysia. Beliau berada di Jakarta, Indonesia. Betul tak Puan Faz? Ya, betul. Okey. Jadi so Puan Faz sekarang bersiaran dari Jakarta, Indonesia kerana beliau mengikut suaminya yang berpindah ke sana untuk tugasan beliau. Jadi beliau dan anak-anaknya berada di sana. Okey. Saya rasa ada sedikit gangguan gangguan bunyi. Mungkin ada suara angin macam tu kot. Angin. Okey dah. Better. Bagus. So, wow, moleknya Puan Faz. Puan Faz, miss you. Banyaknya Puan Faz punya peminat. Okey. Okey. Puan Faz, diorang ni memuji-muji. Maksudnya sangat rindulah sebab Puan Faz dah meninggalkan Malaysia sejak berapa tahun dah Puan Faz? 2018. Sebelum pandemik lagi dah ada dekat Jakarta. Sekarang dah 2021 kan. Jadi ramailah kawan-kawan yang di Malaysia tu semuanya wanted to say hi. Alhamdulillah hari ni kita berjaya ajak dia online di My Hanum. Kan? Okay. Bolehlah melepas rindu siapa-siapa yang dah lama tak tengok Puan Faz. Kalau dekat Jakarta sekarang Puan Faz, macam mana dia punya condition COVID-19 ya? Especially dekat tempat Puan Faz tinggal tu. Okey, pertama Assalamualaikum dan selamat sore kepada Malaysia dan Jakarta. Okey. Terima kasih juga kepada My Hanum kerana menjemput saya untuk jadi empowerment untuk minggu ini. Okay, and then terima kasih kepada host iaitu Puan Fia. Okay, so berkenaan dengan COVID di Jakarta, Alhamdulillah ada semakin penurunan di mana pemerintah sekarang tengah usaha lebih laju di Jakarta supaya semua orang-orang di Jakarta, penduduk Jakarta mendapat vaksin secepat mungkin. So semua klinik-klinik kerajaan telah dibuka, so mereka bisa ke klinik untuk mendapatkan vaksin secepatnya. Dan kami pula keluarga saya semua di rumah, kami dah lockdown, so kami tidak keluar di mana-mana, so kami duduk di rumah saja. Sihat ya semua anak-anak, family semua dalam rumah? Tak ada ya, Alhamdulillah, so sihat. Semua sihat ya, Alhamdulillah. Okey. So maksud samalah juga dengan KL kalau macam tu kan. Lockdown tu semua tempat dah kena bila dah ramai. Cantik Puan Faz katanya. Okey, dan saya sebenarnya sangat bertuah hari ni dapat live dengan Puan Faz yang memang dekat Jakarta. Dan saya tadi terdengar Puan Faz ada sebut sedikit logat Jakarta lah, logat Betawi. Bisa dia bilang gitu. Jadi Puan Faz ini yang memang lidahnya sedikit ke arah Jakarta juga. Jadi mungkin akan terikut-ikut sikit lah Saya juga punya teman di Jakarta, orang Betawi. Gimana kabarnya orang Betawi? Mungkin ada teman-teman Kak Amy yang mungkin ada tak orang dari Jakarta tengah on sekarang? Ya, ada. Ramai ya? Wow. Hello Jakarta. Okay. Ya, Puan Faz sudah bisa ngomong bahasa Indonesia sekarang. Sudah.
Okay, wow. Puan Mr. Chem Hussein. Macam kenal je. Familiar sangat. Thank you Chem for watching. Okay, jom. Jom kita pergi terus kepada apa yang kita boleh dengar dan kongsikan yang boleh kita dapatkan ilmu daripada Puan Faz hari ini. Seperti mana tajuk kita hari ini, Puan Faz, melentur buluh sejak dari rebung, kan? So memang itu adalah perumpamaan orang Melayu kita lah yang berkaitan pentingnya pendidikan anak-anak ni yang malah lebih fokus kepada pendidikan awal dekat rumah. Yang mana rumah lah sekolah pertama diorang, mak ayah lah guru pertama diorang kan. Jadi kalau Puan Faz sendiri, apa yang Puan Faz dah praktikan untuk anak-anak sejak diorang kecil dan apa yang penting yang Puan Faz boleh sharekan hari ini dengan kita? Silakan. Okay, thank you dengan soalannya. Terima kasih. So, pada untuk anak-anak dari basic, anak-anak dari kecil, memang kita kena didik dengan ilmu-ilmu sebelum anak-anak itu meningkat lebih dewasa lagi, di mana kalau dah lebih dewasa susah untuk dididik. So sebab tu tajuk dia melentur bulu sejak dari rebungnya itu. Okay, maknanya daripada awal apa yang saya buat pada anak-anak saya, demi saya terapkan ABC, ABC dan 1, 2, 3. Kenapa saya terapkan ABC itu? Sebab supaya ABC itu untuk mereka senang membaca. Dan untuk nombor 1, 2, 3 supaya mereka senang untuk melihat nombor dan untuk mereka senang membuat campur, tolak dan bahagi. Wow, maksudnya asas-asas itu Puan Faz dah ajar sendiri kat rumah lah, dekat anak-anak sebelum diorang masuk sekolah lagi lah. Bagus. Semua anak-anak saya, betul lah. semua anak-anak saya dah terapkan daripada awal lagi basic ilmu itu. Wow, okay. Saya rasa mesti bila diorang dah masuk sekolah dah pandai baca tak? Betul ya? Ya, daripada umur 2 tahun mereka telah pergi kelas. Untuk 2 tahun saya telah hantar kelas untuk mereka membaca dan mengeja. Daripada 2 tahun saya telah hantar anak saya pergi kelas. Okey, jadi mereka pun dah belajar mengeja, belajar membaca dari rumah. So Puan Faz sendiri yang ajar diorang dan ialah kadang-kadang ada yang parent yang memang ramai juga parent yang buat macam gitu kan, tapi ramai juga yang tak ada masa kan. Tapi Puan Faz dah mulakan pendidikan tu. Anak buah saya pun sekarang ni umur berapa 3 tahun, 4 tahun pun dah mulai maknya dah ajar membaca. So memang tahniahlah kepada parent-parent ibu-ibu kat luar sana juga yang memang pentingkan saya lah cikgu pertama diorang sebelum dah jumpa cikgu dekat sekolah tu kan. Okey. Kalau dari segi pendidikan karakter pula macam mana kat rumah Puan? Apa yang Puan dah laksanakan untuk diorang dari rumah lagi sebelum diorang bergaul dengan kawan kat luar? Apa yang dah diajar dekat rumah? So dari kecil saya terapkan kasih sayang, dan dari kasih sayang tu juga dan saya terapkan mereka hormat orang tua dan hormat cikgu dan hormat orang yang lebih tua daripada mereka. Okey. Pernah tak terjadi, maksudnya kalau Puan dah buat macam tu kat rumah, lepas tu mereka, apa impactnya pada diorang selepas mereka pergi, maybe dah sekolah? Adakah mereka lebih bersedia untuk menghadapi kawan-kawan ke macam tu? Ya, bila kita dah terapkan kasih sayang dan hormat orang yang lebih tua dan mereka akan bila mereka nak buat sesuatu perkara yang tak baik, so mereka akan ingat kata-kata ibu dia. That means kita kena hormat each other. Yes, sebab daripada awal kita dah masukkan ke brain dia hormat orang tua dan hormat ibu bapa dan hormat yang lebih tua pada mereka. Masya Allah kan, anak-anak tu kalau dah dengar perkataan-perkataan macam tu dari awal, jadi mereka dah tak asing lagi kan. Hormat orang tua, baru je umur 3 tahun, dia orang dah faham perkataan hormat orang tua kan. Jadi sangat mudah lah nanti kalau nak dah dengar dekat luar sana kan. Okay, that's a very good one. Tapi ada tak mereka ni degil Puan Faz?
Adakah Ada ada macam mana Puan Faz hadapi? macam-macam perangai dan ada yang degil, ada yang protes ke, itu semua memang ada. But kita sebagai ibu, kita sabar dan kita, sebab Allah tu, Allah ataupun God tu cantik dan dia akan bagi kita menguji setiap apa yang kita buat. So tak semua akan perfect. So kalau mereka ni degil ke apa, kita selalu bagi nasihat yang simple je. Kita jangan terlalu bagi nasihat yang over, ikut kepada age masing-masing. Hmm. Kalau macam tu kan, sebab saya ada ramailah kan anak-anak saya pun mengajar kan. Saya guru, ramai anak-anak saya tengok yang apa, mereka ada yang okey kan, tapi ada yang juga nampak macam kurang mungkin kurang perhatian lah dekat rumah, jadi menyebabkan diorang ni kadang-kadang bergaduh sesama sendiri tu sangat biasa lah, terutamanya anak-anak lelaki kan. Tapi ada sekali tu saya cakap, you guys said you are best friend, tapi why you gaduh? Because we are friends lah, we gaduh. Dia boleh jawab macam tu kat saya. Kalau anak Puan Faz sendiri pernah, kalau gaduh macam mana Puan Faz buat kat rumah? Anak saya memang yang last tu, dua terakhir tu memang selalu gaduh sebab dia punya gap dia tu dapat satu 11 tahun dan satu 7. Dan selalunya anak-anak yang terakhir ni akan bully abang dia. So mereka akan sangat bergaduh. Mereka akan tak boleh Yang kecil dibiarkan. bully abang dia? Yang bully kecil abang tu dia. yang 7 tahun akan bully abang dia yang 11 tahun. Mereka tak boleh rapat. Rapat je mesti gaduh. So kita kalau kita nampak mereka bergaduh kan, tapi kita pastikan mereka bergaduh tu kita biarkan dulu. Sebab sesuatu, kalau mereka bergaduh perkataan tu kita biarkan je. Sebab mereka daripada bergaduh perkataan tu kita nampak ikatan each other tu ada. So kalau mereka argue tu kita biarkan, tapi jangan sampai ada yang cedera. So bila ada yang cedera tu kita marahlah. Ya, bila sekadar mulut tu, tapi kita kena kontrol juga. Bila bergaduh mulut tu jangan bagi menjerit-jerit. So kalau menjerit-jerit tu kita marahlah, jangan jerit. Bergaduh biar bergaduh, tapi jangan sampai ada yang cedera. So Boleh kadang-kadang bagi diorang diorang gaduh. Ya, kadang-kadang diorang ni gaduh kan. So panggil mami. Bagi saya biar je anak tu panggil mami 1000 kali pun kita okey, ya kita ya je. Kena Kita sabar ya je. Kita kena sabar dengan anak-anak yang buat bergaduh ni. Puan Faz, bagus kita ada satu soalan daripada kita punya Puan Nurliza Syahrul Anwar kata, bandingkan anak lelaki dengan anak perempuan, adakah approach-nya sama? Macam mana Puan Faz? Ya, anak perempuan dan anak lelaki semua zaman sekarang, anak-anak perempuan ke lelaki sama. Mereka hyper, mereka lebih pandai, mereka teknologi, sebab teknologi yang meningkat dan brain mereka, otak-otak mereka pun meningkat sama. Bagi saya anak-anak sama. Cuma cara kita, kalau yang kita jangan membezakan mentang-mentang dia perempuan kita kena soft, mentang-mentang dia lelaki kita kena marah. Bagi saya sama je, sama rata, sebab tetap anak kita. Walaupun perempuan dan lelaki, bagi saya percakapan kita, nasihat kita sama. Jangan bezakan dia perempuan atau lelaki. Sebab PM di mana-mana negara pun ada perempuan ada lelaki kan. So jantina saja membezakan, tetapi cara kita menyampaikan pada anak-anak kita buat seadil-adilnya. Seadil mesti sama. Role-nya Yeah. sama, kamu lelaki atau perempuan, role-nya mesti macam gini sama. Ya, Okey. Cuma mungkin kalau perempuan ni, tapi sebenarnya kalau nak kata perempuan cepat merajuk, budak lelaki pun merajuk kan. Oh ya. Ya. Kalau dia orang dah meningkat remaja, mungkin perempuan bila dah ada dia punya kawan-kawan tu, susah tak Puan Faz? Banyak juga orang kat luar sana yang kata bila dia orang dah start remaja, macam dia orang dah tak rapat dengan ibu bapa dia orang dan lebihkan anak-anak, lebih kawan-kawan pula dah tak nak share secret contohnya. Kalau Puan Faz punya pandangan pula macam mana? So far alhamdulillah, bila anak-anak perempuan saya, mereka akan cerita dengan saya, dan anak lelaki saya yang besar tu more kepada father dia.
So yang besar-besar ya. So yang saya akan more fokus yang kecil dua lagi ni. So yang besar-besar ni alhamdulillah mereka dah pandai independent. Mereka alhamdulillah mereka jaga diri mereka baik-baik. Dan bila Kat situ keadaan puan, COVID ni mereka tidak keluarkan, alhamdulillah mereka duduk rumah. oh, kiranya Puan Faz dengan suami memang tag team lah masing-masing Ya. ada peranan masing-masing. Yes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, wow, panjang lebar dah kita kupas kat situ bagaimana caranya Puan Faz handle anak-anak di rumah waktu masa mereka di rumah lagi dah mula mendapat pendidikan cara ibu dan cara ayah dia. Okey. Alright, tapi dalam banyak-banyak yang Puan Faz handle kan perangai anak-anak ni, yang mana yang Puan Faz rasa agak mencabar untuk Puan Faz dan macam mana pula Puan Faz handle? Okey, anak saya yang paling mencabar yang nama Faruqi. Dia memang mencabar sebab dia tak boleh terima orang kata dia is a very perfect. Dia perfect. That mean dia rasa dia terlalu perfect. Dan bila ada teguran dia akan menangis. Okey, bagi saya memang ada ibu bapa di luar sana mungkin mempunyai anak-anak yang lain-lain. Okey, sifat anak-anak tu berbeza pada umur 11 tahun ni dan anak saya yang 11 tahun ni dia memang dia rasa dia perfect. Anak saya ni lain sikit, dia perfect. So bila kita tegur dia akan menangis. Sama ada ustazah dia tegur, cikgu dia tegur ataupun dia akan menangis. So dia akan menangis sebab dia rasa dia tak boleh terima. Tapi apa yang saya tips saya, apa yang saya buat pada anak saya, dia menangis tu biarkan dulu. Biarlah dia menangis sebab itu dia cara dia untuk melepaskan dia punya marah dia. Lepas tu kenapa dia tak perfect dia, dan selepas dia dah menangis dah reda, dan kita hug dia dari dada ke dada. Kita peluk dada kita, seorang ibu ya, dari dada kita peluk kepada dada anak kita. So bila kita hug dada ke dada, so dia akan rasa calm, tenang, and then baru kita slow talk dengan dia sebab dia masih kecil, tak semua perfect. So kita pun tak perfect juga. So kita minta dia terima apa yang ada. Anak-anak kecil ni kita jangan terlalu bagi example yang besar, dia tak faham. So kita bagi example yang senang saja untuk dia faham. So dia akan okey, supaya dia berfikir itu mudah. So kalau kita bagi example yang susah untuk dia faham. So kita bagi tenangkan dia, hug dia, kita cool downkan dia, kita usap dia, then baru kita explain apa kesalahan dia secara simple je. Jangan complicated. Wow, Faruqi 11 tahun dia sudah sangat perfectionist. Ya. Wow, mesti dia boleh jadi apa nanti saya fikir. Wow, okey, macam-macam perangai anak-anak kita ni ada orang kat luar tu yang saya tengok dia dia terlalu tak kisah sangat lah anak-anak tu kan, anak main je. Tapi kalau Faruqi ni dia special, dia nak perfect, bagus, nak buat secantik-cantiknya. Jadi kat situ dia jadi ekstremis pula, tak boleh dengar teguran. Baguslah kat Puan Faz sebab kecil-kecil lagi dia dah mengalami permainan emosi macam ni, dan alhamdulillah Puan Faz dah pandai simplify dia punya bukan senang nak simplify contoh-contoh dekat dia orang kan, macam orang dewasa ni kan. Kan dia macam pelik pula kan apa yang Mami I cakap ni. Betul. That's very important untuk be able to simplify, mudahkan supaya anak kita faham. Sebenarnya perangai anak tu sama juga dengan orang dewasa kan. Kalau kita pun ditegur oleh bos kita yang kita terasa kan, padahal memanglah I dah stay back sampai tak tidur malam, lepas tu di reject I punya proposal macam tu je contohnya. Sakitlah hati kan. Tapi Faruqi dapat belajar benda tu dari umur awal 11 tahun. Alhamdulillah. Bagus. Okay. Wow, banyaknya komen. Hak dari dada ke dada. Assalamualaikum. Ada lagi soalan
Tapi sebelum kita pergi ke soalan-soalan penonton, tunggu dulu. Kita mesti beri laluan kepada commercial break kita dulu, okey? Okey, admin silakan kita beri laluan kepada commercial break dulu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih My Hanum Collection kerana memilih foto saya sebagai pemenang. Saya suka menggayakan tudung daripada My Hanum Collection kerana fabriknya sangat lembut, senang untuk dibentuk dan yang paling penting, warna dan coraknya sangat cantik. Terima kasih My Hanum Collection. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jahada aimin. Okay, good. Sebelah dia. Ya, kembali lagi kita bersama sekali lagi. Terima kasih kerana memberikan maklumat-maklumat baru, info-info promosi baru daripada My Hanum. Nampak tak tadi tuan-tuan puan-puan yang menyaksikan Merdeka Promo My Hanum. Kali ini kita menampilkan dua special tudung lagi iaitu silk. Ini Turkish silk yang plain dan printed kedua-duanya, boleh rujuk dalam myhanum.com. Sempena dengan promosi Merdeka kali ke-64. So semua produk My Hanum yang silk, ini yang paling special sekali adalah Turkish silk, sutera dari Turki, original dari Turki. Sebelumnya 99 kita sudah cut menjadi RM64 sahaja. Promosi ini last dari bermula dari hari ini sehingga hujung 31 Ogos 2021. Bukan itu sahaja, ada satu lagi shawl set. Ya. Ini pun plain shawl daripada Turki juga. Kita sudah gabungkan satu set, ada 3 helai yang sebelumnya harga 100. Special untuk Merdeka kali ini RM64 sahaja, ya. Alright, dan semua yang promosi-promosi untuk item lain selain daripada silk dan shawl tadi
Semuanya anda berhak mendapat 10% diskaun dengan hanya memasukkan kod Merdeka 10 sebelum anda check out, sebelum anda buat bayaran di website. Okay? Merdeka 10, 10. Automatically, the price will be reduced to 10% special for you from today until 31st of August 2021. Okay? Good or good? Sekalian boleh layari www.myhanum.com dan boleh juga kontak admin kami 012 671 4737. Okay? Alright. Ya, seterusnya mari kita kembali lagi dengan Puan Faz ya. Untuk itu, untuk seterusnya saya nak ambil apa kata Nina, anak-anak kita yang mencorakkannya. Berilah contoh-contoh yang baik seperti mana ibu bapa kita dulu mendidik kita. Cuma zaman sekarang pemantauan yang kuat perlu terhadap anak-anak yang banyak menggunakan aplikasi teknologi. Bagus. Nina. Thank you for your statement. Untuk itu, mari kita tengok baca pula soalan daripada Bapak Eddie Marlin. Saya percaya Bapak Eddie ini sekarang dari Jakarta, Ibu Amy. Mari Ya. soalan dia dengan logat Jakarta sedikit. Assalamualaikum Ibu Faz, saya mau tanya, anak-anak saya dua-duanya perempuan. Bagaimana caranya mendidik mereka agar mereka tidak bermain HP? Tadi cakap pasal teknologi kan, sekarang HP. Dan bagaimana caranya agar anak-anak bisa saling sabar menghadapi adiknya yang super gaduh di saat kakaknya lagi belajar. Okey, itu dia soalan Bapak Eddie Marlin. Puan Faz. Jadi pasal teknologi, pasal rebut-rebut nak main handphone. Pasal mereka merebut-rebut satu mungkin tak terkawal main handphonenya. So kalau Puan Faz punya pengalaman macam mana? Boleh kongsikan. Silakan Puan Faz. Okey, memang zaman sekarang semua majoriti lah saya cakapkan anak-anak ada handphone ataupun iPad, ya. Okey, apa yang saya lakukan juga sama juga dengan ibu-ibu yang lain. That means saya akan kontrol di mana saya ada time untuk anak-anak saya. That means bila dia main handphone ataupun dia main laptop ataupun main Nintendo ataupun iPad selama berapa jam, dan selepas itu saya kata mereka kena membaca buku. Jadi mereka kena membaca buku, that means mereka kena buat ejaan ataupun mereka membaca Al-Quran. Maksudnya mereka mainlah juga Nintendo. Ya, anak-anak saya main. Anak-anak saya main semua. Okey, tapi ada masanya. Yes, ada masanya. Tapi kalau ada masanya mereka ikut ke? Puan Faz? Ya, ikut. Sebab kita yang didik anak-anak kita dan kita yang nampak persekitiran anak kita yang berlaku. So kita yang bisa aturkan anak-anak kita. That means sebab orang lain tak nampak. So kita kena alert sikit pada anak-anak kita yang hyper zaman sekarang ni. So kita pastikan kita bagi time pada anak-anak kita. So bila dia ada time, bila kita kata okey nak main handphone boleh, nak main apa-apa mainan semua boleh, tetapi kita kena apa yang dia return balik pada kita, apa yang dia bagi balik pada kita sediakan baca buku. Kita sediakan mengaji untuk dia dan kita sama-sama menonton movie dengan dia. Kita kena bagi time pada anak-anak kita. Ya. Jadi waktu senggang dia tak main handphone itu, ibu Faz isikan dengan benda lain supaya dia tak ingat handphone sajalah macam tu. Katalah handphone kita ada satu dan anak kita ada 2 atau 3, kan dia kata kat sini berebut-rebut. So kita akan timekan anak-anak kita. Anak A main handphone jam berapa. So lepas anak A habis, kita akan bagi pada anak B dan bagi kepada anak C. So yang mencorakkan anak kita adalah kita. So sementara A dah habis main, dia akan buat aktiviti dan B tengah main. So kita kata dengan mereka, kita kena adilkan semua anak-anak kita. Tetap merasa main semua dan masa yang sama kita akan bersama dengan mereka juga. Wow, okey. Saya nampak kat sini anak-anak hyper. Jadi ibu bapa kena lebih super dari anak-anak untuk mendisiplinkan time mereka lah ya. Wow, okey. Dan anak-anak bagaimana bisa saling sabar menghadapi adiknya yang super gaduh di saat kakaknya lagi belajar. Maksudnya mungkin
Maksud Pak Edi mungkin waktu anaknya belajar menggunakan HP itu pakai HP itu waktu belajar ya mungkin online Ya, ya. ya, online ya. So Ini maksudnya masih kita lagi kena pembahagian. Iya, anak-anak kecil itu yang masa-masa kakak dia masih online, sebab sekarang kan semua tengah online. So anak yang kecil nak handphone juga, HP-nya itu. So anak-anak kecil itu kita bagi sesuatu buku. Kita bagi buku, kita bagi colouring book supaya dia tidak merasa bosan juga. Mungkin dia akan rasa jealous kan, oh kakaknya ada online, ada belajar, tapi kita bagi sesuatu yang mana menarik minat dia juga. Kita bagi Menarik minat apa dia ya. saja. Ya, so supaya kakaknya tidak diganggu, tidak diganggu ya. Okey, terima kasih Puan Faz. Okey, alright. Tadi seterusnya ada satu pertanyaan jugalah ini cakap tentang pembahagian masa tadi tu. Masa pun memang penting lah. Memang kalau mungkin Puan Faz punya style macam itulah kan, pembahagian masa dan dah mulai dididik dari awal. Jadi mungkin anak-anak ni dah rasa disiplinnya dah sudah dirasa dari kecil, jadi sudah biasa. Kalau ibu kata macam ini, diorang dah faham, dah familiar lah dengan benda tu. Kalau masa waktu musim cuti sekolah, kan masa lagi banyak dan lain rutinnya kan, Puan Faz. Kalau Betul-betul. musim cuti sekolah ni kadang-kadang ada parent yang ada parent yang tertunggu-tunggu musim cuti sekolah sebab nak pergi mana-mana. Tapi ada banyak juga parent yang saya dapati, mereka rasa, alamak cuti sekolah apa nak buat ni? Nanti anak I buat apa kat rumah? Ada sampai yang sanggup hantar kepada transit untuk jaga anak dia waktu musim cuti sekolah sahaja supaya tak main game je dekat rumah kan. So kalau Puan Faz, waktu musim cuti sekolah, pengalaman Puan Faz macam mana dengan anak-anak? Okey, thank you ya Puan Fia. Soalannya sama juga dengan ibu-ibu lain, mula kita akan rasa alamak cuti sekolah dah datang. Yang lama cuti sekolah yang lama 2 bulan dah datang. So seorang ibu takkan nak biarkan anaknya begitu kan. So apa yang plan saya, apa yang saya buat pada anak-anak saya masukkan anak-anak saya menghafal juz amma di Aspen Academy. Ya, saya membuat Video di situ. ya itu anak saya yang terakhir. Tu besarnya Quran lebih besar dari orang. Ya, ini Quran Jakarta. Okay, cuba kita dengar dulu dia baca apa tu. Oh, kurang kedengaran suara. Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal inil manfush fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Wow. Berapa umur dia ni Puan Faz? Baru 7. 7 tahun sudah Baru menghafaz. turun. Ya Allah, subhanallah. Dia macam ini tadi Ya. tu betul tu tak tengok ke dia piping. Oh, so yang itu dia baca Al-Qari'ah tu berapa lama dia hafal tu? 2 hari je. Wow. Kalau 2 hari je. Lepas tu aktiviti saya itu salah satu aktiviti anak saya membuat mereka menghafal juz amma itu kerana anak saya pun bertanya kenapa ibu mami ya bagi ayat Quran itu untuk membuat hafazan kan, kerana di dalam solatnya itu nanti akan dibaca. So lagi satu saya kata Allah itu telah bagi kita semuanya. Allah itu telah bagi kita hujung rambut sampai hujung kaki, ada tangan, ada kaki, semua dah komplit dah pada badan anak saya kata. Dan apa yang anak-anak nak bagi pada Allah? Saya kata satu je saya minta, membaca kitab Al-Quran. Baru dia faham.
Jadi Sudah ini tu berlaku waktu musim cuti sekolah sekarang ni Puan Fas? ya, macam cuti sekolah sekarang. Wow, wow. So, Ya, betul-betul. Tuan-tuan, puan-puan tak semestinya kita hantar anak kita ke sekolah tahfiz baru mereka nak belajar menghafal. Tapi sebagai, saya dapat pelajaran kat sini sebagai guru pertama di rumah, semua dia tergantung pada kita. Nak ajar apa. Betul tak? Wow, pandai sekali Faris. I like you Faris. Wow, kata Adams Bidu. Wow. Okay, jadi kalau itu kalau saya tak salah online juga kan? Belajarnya online juga. Ya, online juga. Dari Jakarta ke? Adakah itu Malaysia. under Aspen Academy juga? Ya, itu semua Aspen Academy. Okay, alright. Okay, tuan-tuan, puan-puan yang mendengarkan dan melihat kita sekarang, belajar mengaji online di Aspen Academy memang dijalankan secara online lah obviously. Dan dari Jakarta pun boleh dan ada hafazan juga. Jadi sebab itulah kami memang di My Hanum ini kami sangat menyokong pendidikan anak-anak. Sebab itu setiap pembelian tudung produk My Hanum, 15% daripadanya memang kita akan salurkan bagi membantu anak-anak yang kurang berkemampuan untuk menyertai kelas mengaji online ini. Jadi boleh akses dari mana-mana sahaja. Selama setahun ya. Jadi kalau sebulan sahaja kita sponsor, mungkin anak itu belum dapat lagi ilmunya, belum cukup. Jadi insyaAllah kalau 1 tahun kita boleh nampak progres anak-anak kita tu bagaimana. Jadi insyaAllah doakan kami, bantu kami, sokong kami, beli produk kami kerana anda jangan risau. Anda membeli pasti anda juga akan menyumbang kepada pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Okey, terutamanya pendidikan Al-Quran sejak awal, sejak dini. Okey. Right. Okey Puan Fas, kita tengok apa lagi komen-komen orang. Pandainya Faris, pintar Faris, sangat pandai sekali, subhanallah. Wow, subhanallah, semuanya sangat mengagumi Ibu Fas. Puan Nur Aida. Bagaimana nak seiringkan waktu belajar dengan penggunaan gadget anak-anak? Ini yang tadi masih tentang gadget. Tentang gadget, waktu belajarnya dan penggunaan gadget. Maksudnya untuk gantian ya, Ibu Aida, mungkin gantian ya yang tadi Puan Fas sudah bilang, didikan, jadualkanlah maksudnya kan Puan Fas. Jadualkan dan didik jadual itu seperti seorang guru juga, guru disiplin mungkin di sekolah, ya kan? Jadi kalau mungkin asalnya sudah begitu, jadi anak-anak itu akan terbiasa kemudian juga. Apa ini Encik Zulkifli Ghazali bilang, ramai Olimpian kita lahir bermula dari rumah. Wow, Olimpian, support dari family, ibu bapa sangat diperlukan. Wow, Encik Zulkifli cerita tentang sports. Puan Fas kata Puan Aan Darwati, Puan Fas adalah contoh ibu yang super duper patut ditiru untuk kita ibu-ibu yang mau baik dan lebih baik mendidik anak. Ya, terima kasih Puan Aan Darwati. Okey. Seterusnya, ada satu persoalan juga Puan Fas sebab Puan Fas kan katanya sekarang suri rumah sepenuh masa. Jadi ada juga apa pula kalau ibu-ibu di luar sana yang bekerja, sambil bekerja. Kan kalau ibu suri rumah tu sepenuh masa, bolehlah buat macam tu. Ada banyak masa dengan anak-anak. Tapi kalau dia sambil bekerja, mungkin Puan Fas boleh bagi masukan juga sebab Puan Fas dulu memang juga sambil bekerja selama 15 tahun lebih, sambil bekerja sambil merawat anak. Jadi silakan Puan Fas. Okay, thank you. Masa bekerja dan kita pun risau anak kita di rumah. Semua ibu-ibu sama. Bila dia kerja, dia akan risau tentang pendidikan anak-anak di rumah ataupun anak-anak di tempat asrama ke, pesantren ke, semua ibu-ibu akan risau. Tapi di mana anak-anak kita yang di rumah, dan saya selalu pastikan anak-anak saya semua bila mereka habis sekolah, mereka akan balik rumah dan mereka akan buat homework dan mereka akan tuition.
Sebab kita bila balik kita dah penat, dah balik kerja dah penat, dah petang semua. So kita so anak-anak tu kita akan pastikan, kita akan siapkan jadual dia, pastikan dia dah balik rumah, dia kena siapkan makan semua dan disiapkan homework dan dia akan ada tuition. Tuition kita jangan bagi terlalu banyak sangat. Tuition kita bagi tuition yang basic. Sebab daripada basic ini yang kuat ni lah dia akan cepat dia naik. Selagi basic yang kita bagi pada anak kita tak kuat, sebab itu nanti dia susah untuk dia buat peningkatan. So depend pada anak-anak itu darjah berapa, menengah berapa, yang itu kita tengok pada basic yang kita mana-mana pun basic kena kuat. So bila kita dah balik, so kita akan ambil masa beberapa minit untuk melihat anak-anak punya homework, buku dia semua dan daripada situ kita dah tahu. So kita jangan bila kita balik kita jerit-jerit, kita tengok dah siap tu kan kita dah lah penat, anak pun kesian juga, dia pun ada tanggungjawab dia. Kita ibu-ibu jangan fikir yang kita cuma tanggungjawab kita saja, tapi anak-anak itu yang Allah beri pada anak-anak itu pada kita fikir juga hati dan perasaan dia dan dia ada juga tanggungjawab dia. So tanggungjawab dia membuat kerja sekolah tu. Sebenarnya kita jangan jerit-jerit, jangan marah-marah. Nanti kita pula yang dia tengok kita balik. So kita kena betul-betul, kena sabar, kena kudang balik rumah. Kita tengok anak kita bersyukur banyak-banyak, anak kita sihat. Balik rumah kita dah dapat anak kita sihat, semua baik dah. Itu yang penting. Sebab kerana anak-anak sihat ni itu yang penting kan. So kalau kita balik rumah tengok anak sakit dah risau kan. So itu yang penting. So kedua kita tengok, baru kita dah tenang semua dan baru kita tengok homework anak-anak kita, pelajaran dia macam mana. Dan baru pun dia ada rasa best dengan mami dia. Kita tegur anak kita. Yang kita balik kita jerit-jerit, kita bagi salam, kita kata apa khabar, semua sihat, dah makan. So kita kena psycho juga anak kita ni. Psycho. Ya, kita kena psycho dia juga. Walaupun kita kena marah dekat tempat kerja ke apa ke, kita sampai rumah semua tu kita tolak ke tepi. Sebab bila sampai rumah kita sebagai ibu dan kita sebagai model untuk anak-anak kita juga. So kalau kita balik rumah jerit-jerit, nanti anak kita pun dia akan jadi situ juga jerit-jerit juga. So kita calm down dulu. Ya, itu yang saya praktis pada anak-anak saya. Nampak tak puan-puan, tuan-tuan semua yang mendengar, nampaknya jadi ibu ni macam Puan Faz sebutkan tu seolah-olah seorang guru besar yang memikirkan pendidikan anak-anak di sekolahnya dari segi level syllabus dia, basic, advanced, intermediate. Lepas tu dari segi sikap memberikan contoh yang baik, bahasa yang digunakan. Wow, semuanya difikirkan dalam kepala yang satu. Bukan hanya itu, tapi Puan Faz be able to separate between work and home. Dia dah jadi tukar. So sangat hebatlah ibu-ibu dekat luar sana juga yang boleh be able to do that switching. Okay, ada specific question ni daripada Mr. Adam. Apakah ada cara lain untuk mendidik anak agar anak-anak nurut dan apapun yang diajarkan orang tua diikuti? Mohon jawapannya Ibu. Berarti maksud Mr. Adam ni, okay, saya sudah bilang kamu harus begini. Tapi tak nurut, tak ikut Kak Amy. Dia tak nak taat. Jadi apa ini puncanya Kak Amy? Puan Faz? Sorry. Dan okay, ya. Dia daripada awal. So daripada awal bila kita dah didik dia dan daripada awal didikan saya itu saya garang juga. Saya sebenarnya seorang ibu yang garang, bukan seorang ibu yang lembut. Saya seorang ibu yang garang. So saya ada juga rotan dan rotan itu adalah rotan perhiasan. That means bila anak-anak tak dengar saya keluarkan rotan saya. Tapi sekadar bukan kita rotan dia betul untuk memberitahu dia yang saya sedang marah. So bila anak tu macam anak-anak saya kalau mengajinya jam 10 tapi di Malaysia jam 11, so jam 9 anak-anak saya dah bangun. Bila saya kata okay now 9 o'clock time untuk bangun mengaji, so mereka bangun dan mereka menuruti. Kenapa cara mereka ibunya itu ikut. Okay, mengikut ibunya cakap sebab saya sejak asyik akan disiplinkan dari awal. So dari awal saya dah terapkan nilai-nilai
waktu, nilai-nilai masa yang berharga. Masa itu adalah emas kan, orang cakap masa itu emas. So masa tu berharga, lepas tu pastikan, dan saya telah bagi tahu besok ada mengaji. Kita bagi tahu anak kita, besok ada waktu mengaji, besok ada apa, besok ada apa. So dia dah dalam otak dia dah tahu. Dah setkan di dalam otaknya besok ada ngaji, bangun pukul 9. Diingatkan hari ini untuk program besok, diingatkan hari untuk ini. besok, ya. Macam mana kita kerja, kita diingatkan besok kita ada apa, besok kita ada meeting ni, meeting tu, meeting ni, meeting ni. So kita akan prepare pada sebelumnya ataupun sebelum tidur. So saya bagi tahu dia, anak-anak saya besok ada ngaji. Okey, lepas tu kena bangun, pastikan mandi, siap semua, duduk, breakfast semua ada. Okey. So begitu, kita disiplinkan anak kita. Mereka anak-anak ni semua bijak, pandai, sebab Allah tak ada bezakan otak 3 segi, orang pandai otak 4 segi, orang tak pandai bulat, orang sederhana. Allah ciptakan semua cantik pada manusia, hamba Allahnya semua cantik. So kita ibu yang akan mendidik dia, nasihatkan dia dan memberi waktu apa anak-anak tu untuk besoknya. Sebab anak-anak ni kan kecil, tak ingat, kadang-kadang dia tahu main saja. So bagi saya kita mengingati dan memberitahunya. Saya ada 10 rotan dalam bakul, kata Puan Nur Aida Yati. Subhanallah, ibu-ibu. Wow, okey. Wow, itulah, semoga dapat menjawab Mr. Adam punya soalan tadi ya. Balik juga kepada disiplin. Okey, seterusnya, gadget memang tak boleh nak dipisahkan. Oh, berapa lama anak-anak Puan Faz menggunakan gadget setiap hari? Soalan daripada Encik Hamizah Sairil. Puan Faz, mungkin ada berapa lama menggunakan gadget? Anak saya tetap, saya tak kira, saya tak pernah kira masa anak saya main gadget berapa lama, saya tak pernah kira. Tapi apa yang saya buat, setiap kali saya bagi masa anak saya main gadget, laptop ke, diorang ada sekarang musim anak-anak main Roblox. Anak saya main Roblox, anak saya main semua Roblox tu dengan kakak dia main Roblox tu dengan abang dia main. Tapi kita yang managekan time untuk anak saya. So kalau dia nak main, berapa jam, dan selepas itu dia akan, kita sediakan buku berapa jam, dan selepas itu kita akan pastikan dia tonton TV berapa jam. So bagi saya tak pernah kira satu hari berapa jam yang boleh main, tak. Lepas kita nampak dia agak-agak bosan kan, dah sejam menuju tu bosan, kita hiburkan dia balik dengan main gadget dia balik, kita bagi balik. So kita tengok macam mana anak-anak kita. Daripada situ kita tahu sifat anak-anak kita. Ya, ini memang topik gadget ni sangat popular. Ramai yang tanya tentang teknologi gadget ni semua. Memang menjadi isu hangat parents sekarang. Tak boleh nak kontrol dah anak dia. Memang pendidikan awal tu sangat penting. Untuk itu kita tinggal lagi berapa minit untuk bersiaran. Tengok masa tak cukup. Masa tidak dirasakan, cepat sangat berakhir. Jadi sebelum itu, mari kita saksikan sekali lagi bagi kelaluan kepada kita punya komersial dan promosi Merdeka My Hanum 2021. Silakan.
selamat petang. Terima kasih My Hanum Collection kerana memilih foto saya sebagai pemenang. Saya suka menggayakan tudung daripada My Hanum Collection kerana fabriknya sangat lembut, senang untuk dibentuk dan yang paling penting, warna dan coraknya sangat cantik. Terima kasih My Hanum Collection. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jahada Aimin. Okay, good. Sebelah dia. Pandai. Sebelah ni. Okey, itulah dia kita punya iklan sebentar saja sebentar tadi yang menunjukkan kita sudah hampir di akhir rancangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk menyokong kami ya bulan Merdeka, promosi Merdeka My Hanum. Semua produk 10% diskaun dengan memasukkan kod di myhanum.com Merdeka10. Jangan lupa gunakan kod Merdeka10 sebelum check out untuk dapatkan 10% diskaun untuk semua produk My Hanum. Dan ada special promosi untuk shawl iaitu silk dan juga plain shawl. Semuanya berharga RM64 bersempena dengan Merdeka 64 tahun ini. Okay? Alright. Semoga semuanya kena cepat-cepat boleh hadiahkan kepada sesiapa sahaja yang anda sayangi. Okay, alright. So tinggal lagi 1 minit lebih. Harap-harap tuan-tuan semua masih setia dengan kami. Saya nak bagi sisa-sisa waktu yang masih ada ini kepada Puan Faz kita untuk bagilah sedikit pesanan ataupun nak cakap hi ataupun apa sebelum Puan Faz sebelum kita akhiri sesi My Hanum hari ini. Silakan Puan Faz. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada management My Hanum kerana menjemput saya sebagai host minggu ini, dan terima kasih juga kepada Puan Fia sudi mendengar cerita saya live. Sangat Dan menginspirasi. dan terima kasih kepada suami saya iaitu Pak Fazlur, itu yang nama Ibu Faz, dan itu yang nama Puan Faz kerana menyokong selama saya menjadi ibu dan mendidik anak-anak saya. Dan terima kasih juga kepada anak-anak saya yang telah ada di Malaysia. Anak saya doktor, anak saya ada yang belajar engineer, dan anak saya ada di sini ada IB, tengah buat IB, dan anak saya tengah masih sekolah lagi. Saya sayang semua anak-anak saya dan terutama Malaysia itu, semoga jaga kesihatannya baik-baik. Dan juga terima kasih kepada orang-orang Jakarta, dan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya, dan terima kasih kepada Wati, Mila, Adam dan Edi, dan terima kasih juga kepada teman-teman ibu-ibu yang join, yang mengikuti saya hari ini, dan semoga semuanya sihat-sihat ya. Amin. Dan terima kasih juga kepada yang menonton hari ini. Jika ada salah bahasa ke apa-apa, saya minta maaf ya. Okey, terima kasih Puan Faz. Masya Allah, ramai orang yang disebut tadi. Saya rasa mungkin semuanya sedang menonton Puan Faz hari ini kan, betul?
Kata Puan Desi Felta, tak puas dengar Puan Faz berkongsi tips. Semoga tips hari ini bermanfaat kepada para ibu bapa di luar sana. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, itulah ya tuan-tuan puan-puan. Saya pun sebagai host pada hari ini sangat teruja, sangat berterima kasih juga kepada anda semua yang sangat aktif memberikan respon kepada siri empowerment pada hari ini bersama Puan Faz. Dan saya juga dapat pelajaran yang sangat banyak lah. Yang penting yang saya dapat simpulkan pada tajuk hari ini adalah pertama sekali saya dengar tadi Puan Faz sebut tentang percaya kepada anak kita. Wah, itu adalah satu value nilai yang sangat penting yang perlu ada kepada setiap ibu bapa untuk mempercayai, meyakini bahawa anak kita itu boleh dan mampu, banyak potensi. Cuma tinggal lagi nak tap into their potential itu adalah tanggungjawab kita. So percaya dan yakin insya-Allah Allah akan bantu kita lah. Kemudian kita. Jadi bila sebutkan tentang diri kita, disiplin diri kita tu penting. Jadi Puan Faz adalah satu contoh ibu yang di luar sana yang dapat berjaya mendisiplinkan diri sendiri untuk mematuhi aturan, bukan aturan mereka, mematuhi aturan yang dia aturkan sendiri untuk dirinya dan anak-anaknya supaya dia boleh jadi contoh. Jadi saya rasa memang tak ada satu perkataan yang boleh menjawab persoalan keibubapaan ini kan. There's no one way that fits everything. It takes a lot of passion and patience. It takes a lot of time, heartbreaking maybe, and consolation inside. Kesabaran dan ketabahan ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana itu saya sangat tabik lah. Semoga anda semua teruskan meyakini dan teruskan mendidik. Anak-anak adalah tanggungjawab. Tak puas saya mendengar perkongsian dari ibu. Ada juga yang cakap anak-anak adalah tanggungjawab. Both mak dan ayah memainkan peranan untuk membentuk mereka. Tahniah bapa Faz dan ibu Faz. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya saya sudah mengambil masa anda lebih 3 minit pada hari ini. Semoga perkongsian kami kali ini dapat memberi manfaat kepada anda di luar sana. Jangan lupa kongsikan, jangan lupa sharekan. Terima kasih kepada semua yang memberikan komen-komen. Siapa yang kami tak sempat nak baca, maafkan kami. Jumpa lagi, semoga insyaAllah kita jumpa lagi pada siri Empowerment, My Hanum Empowerment minggu depan, hari yang sama. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Dan selamat petang. Terima kasih My Hanum Collection kerana memilih foto saya sebagai pemenang. Saya suka menggayakan tudung daripada My Hanum Collection kerana fabriknya sangat lembut, senang untuk dibentuk dan yang paling penting, warna dan coraknya sangat cantik. Terima kasih My Hanum Collection.
Semangat.